InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab ridha insya'allahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadam jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebajikan dan diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatil ahiri ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang mati semulakan al-fadil atau imam kita. Tak lupa juga semulakan al-fadil Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Syak, pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah terdapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita, insyaAllah. Baik, kita lihat solat itu adalah tempat sejuk mata hati. Solat itu adalah tempat sejuk mata hati. Maka sebenarnya bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Maka sebenarnya lah bahawa adalah ia apa? Ia solat. Tempat sejuk mata hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang arifin. Dan dengan dia tetap mata hatinya. Dan dengan dia tak mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya, sehingga muafakat
dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalahan ia sebab bersalahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu dengan sekira-kira makrifatnya. Dengan sekira makrifatnya. Jadi nak cerita pada kita bahawa sembahyang ni dia berbeza-beza lah martabat dia pada setiap orang tu. Mana kalau orang tu orang yang ahli ibadah, orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sembahyang ni orang kata satu benda yang dapat mengikat dia lah, menambahkan lagi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sembahyang kadang main-main aja, sembahyang main sembrono lah macam tu. Dia tak jaga dari segi rukun dia. Kadang tamak-ninah pun kadang tak jaga. Sedangkan tamak-ninah merupakan rukun solat. Tamak-ninah rukun solat. Macam tu. Sebabnya kalau kita sembahyang ni ilmu berkenaan dengan solat pun kena ada. Sebab ada orang sembahyang ni main cincang-cincang je, nak cepat. Sebabkan oleh antaranya urusan dunia lah. Dan ada pula jenis orang memang jenis orang cepat. Buat satu benda semua nak cepat. Sehingga dalam solat pun dia nak cepat. Sampaikan dia tertinggal dia punya tamak-ninah kan. Nanti. Kita balik. Maka sebenarnya bahawa adalah dia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Jadi solat tadi dia dapat menyejukkan hati dia lah. Sejuk mata hati kita bila kita mengerjakan solat. Samalah seperti macam anak kita lah. Anak kita soleh. Anak yang kita lahirkan sendiri kemudian betul-betul jadi anak. Anak yang soleh lah macam tu. Taat kepada arahan kita, apa kita cakap, ikut, patuh. Kemudian dia taat perintah Allah Ta'ala kan. Kan sejuk mata hati kita. Qurratu a'yun. Allahumma ja'alna qurratu a'yun. Ya Allah nanti kurniakan kepada kami anak-anak yang sejuk mata hati kan. Jadi solat pun ibadat macam tu jugalah. Bagi orang yang arifin. Arifin orang yang tingkatan tinggi lah. Tinggi dan makam dia. Macam kita ni orang yang abidin je. Orang abidin ni orang tingkatan bawah aja. Orang-orang yang tingkatan wali Allah Ta'ala dikatakan orang arifin, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Maka sebenarnya bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Dan dengan dia salat tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan. Dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya hasil daripada solat tadi lah. Hasil dia solat tu lazat dia, sonok kan. Ada orang bila solat tak sonok tak sonok, membebankan. Dia rasa solat ni macam membebankan dia lah, menyusahkan dia kan. Kalau tak solat kan senang. Sebabnya ada Malaysia ni kadang dia itulah mencicai-cicai dia solat. Ada kadang-kadang solat, ada masa solat bila tanya ada uzur ke, tak ada uzur apa-apa, sihat je. Lelaki uzur apa, kalau perempuan dah ada uzur kan, ini lagi alasan. Yang lelaki ni alasannya kalau tak solat. Baik, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu. Kerana orang yang solat pun dia macam-macam gagam, macam-macam martabat. Ada tingkatan tinggi, ada tingkatan rendah. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Ada yang separuh khusyuk. Ada permulaan khusyuk, tengah solat dah tak khusyuk lah. Hujung solat khusyuk balik kan. Kejap ada, kejap tak ada.
Mana permulaan solat khusyuk, pertengahan solat dah tak khusyuk, hujung solat kan khusyuk balik. Ada orang yang langsung tak khusyuk. Apalagi kalau semayang di tempat-tempat yang orang awam kan, tempat orang lalu lalang, kita solat memang susah nak khusyuk. Contohlah kalau kita solat di pasar raya, kita solat di pasar raya kadang tak khusyuk dengan macam-macam bunyi kat pasar raya tu. Tak? Macam-macam bunyi, dengan muzik sana, dengan muzik sini. Macam mana nak melayan khusyuk? Kecuali lah di pasar raya tu ada satu surau yang memang orang kata macam kedap sikit lah suara ni. Mana suara luar tak boleh masuk dalam surau tu. Tapi kalau suara daripada luar boleh masuk dengan gudung-gedang kat luar tu, memang susah kan nak khusyuk dalam solat tu kan. Sempatnya macam masjid surau ni tempat yang paling sesuai untuk solat. Sebab tempat dia itu sunyi, senyap, sunyi kan. Malahan dalam adab dalam masjid pun naklah kita senyap. Dalam masjid jangan kita berborak-borak, jangan ketawa-ketawa dalam masjid. Antara adab kita dalam masjid lah. Sebab dalam masjid ni ada orang yang mengaji, ada yang solat, ada orang baca kitab dalam masjid. Gitu. Jadi bersalahan ia dengan sebab bersalahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu dengan sekira makrifatnya kepada Allah Ta'ala, sekira-kira mengenalnya Allah Ta'ala tadi. Ini di kalangan wali Allah Ta'ala sendiri pun ada berbeza-beza martabat mereka dalam solat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita ni makam orang biasa. Syekhul Islam Al-Ansari memberi ta'rif makrifat itu. Apakah makna makrifat? Tahqiqul ilmi bisbatil wahdaniyah. Tahqiqul ilmi bisbatil wahdaniyah. Maksudnya mentahqiqkan ilmu pengetahuan serta isbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahqiq ni mana menguatkanlah, tahqiqkan ilmu pengetahuan kita. Tahqiq ilmu pengetahuan dengan mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ilmu ni kena ditambahkan, tambah semasa. Tak cukup hanya sekadar orang kata kita hanya belajar dalam YouTube, belajar dalam internet, hanya baca buku kat rumah aja, tak cukup juga. Kena juga ikut pengajian ilmu. Tepat, kerana dengan pengajian ilmu tu sama ada di masjid surau ada keberkatan dia, ada barakah dia. Macam tu. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad din wa asasuhu ma'rifatu billah. Sesungguhnya tiang rumah itu adalah asasnya dan tiang agama itu ialah ma'rifatullah. Dia kata sesungguhnya tiang rumah itu adalah asasnya, tiang rumah itu asas rumah lah. Inna di'amatal baiti asasuhu. Sesungguhnya tiang rumah itu ialah asasnya rumah. Kemudian dan tiangnya agama itu makrifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bab tauhid apa yang dikatakan makrifah, kan? Kalau makrifah kalau dalam tauhid itu maknanya mengenal sesuatu itu dengan dalil. Isbatu syai'i bid dalil. Mengenal sesuatu itu dengan dalil, dengan hujah. Itu dikatakan sebagai makrifat. Jadi mengenal. Baik, kemudian Imam Qusairi dalam risalahnya menyebutkan bahawa dia berkata ma'rifah ala lisanil ulama huwa al-ilmu wa kullu ilmin ma'rifah wa kullu ma'rifah ilmun. Dia kata, ni berkata Imam Al-Qusairi dalam kitabnya risalahnya, dia kata
Makrifah pada cakapan ulama itu adalah ilmu, pengetahuan. Tiap-tiap ilmu itu adalah makrifah. Tiap-tiap makrifah itu adalah ilmu. Tiap-tiap makrifah itu adalah ilmu. Mana ilmu itu dikatakan sebagai makrifah. Dan makrifah itu adalah ilmu. So maknanya orang kata tak boleh lari daripada ilmu dalam bab makrifah. Dalam bab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh lari pada ilmu lah. Itu sebab ilmu ni penting. Dan dengan ilmu kita kena mengaji. Kena mengaji, berguru. Barang siapa yang tidak ada guru, maka syaitan tu menjadi gurunya. Siapa yang tak ada guru, maka syaitan tu menjadi gurunya. Baik, Abu Ali Ad-Daqiq pernah berkata, setengah daripada alamat makrifah itu hasil ketakutan dan ketakwaan daripada Allah Ta'ala. Siapa yang bertambah makrifah, maka bertambahlah ketakutan dan ketakwaannya dengan Allah Ta'ala. Makrifah itu mewajibkan ketetapan di hatinya. Nampak? Kita kata makrifah juga. Dengan makrifah itu hasil takut dan takwa kita kepada Allah. Dalam kita sembahyang tadi, kita merasakan seolah-olah macam kita berharapan dengan raja. Macam mana kita berhadapan dengan raja? Tentulah depan dengan raja kan. Macam mana perasaan kita? Nak colek sikit pun takut. Nak buka handset pun tak berani kan. Sebab apa depan raja? Apalagi kalau kita depan Allah Ta'ala. Kita depan Allah Ta'ala ni dalam sembahyang, tentulah sepatutnya semua kita jaga. Semua kita jaga. Kita juga kalau dalam bab mengaji pun, kalau boleh handset ni letak tepi lah gitu. Sama ibaratnya kalau Syekh Nuruddin Al-Bajari tu, Mahmud Al-Bajari tu, dia ibaratkan kalau orang yang mengaji ni diibaratkan seperti orang yang masuk dalam perlawanan bola sepak. Bagaimana orang yang masuk dalam permainan bola sepak? Adakah mereka itu membawa handset? Gitu. Ada tak orang membawa handset masa main bola? Ada tak buat makanan ketika main bola? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tiba-tiba tengah main bola tu handset bunyi, buka dulu. Memang sejak lah kalau punya gugul memang bola masuk lah. Orang skor lah. Sibuk pula tengah tengok handset kan. Orang call. Jadi maknanya dalam pengajian pun itu juga. Apalagi kalau dalam solat. Kalau dalam solat sepatutnya handset letak tepi. Silent mode ke apa dan sebagainya. Supaya jangan nanti mengganggu orang lain. Apalagi kalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan. Baik, Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarah wal Tanbihat berkata, bagi arifin itu beberapa maqamat dan darjat yang terbeza dari yang lain. Mereka mempunyai perkara yang sembunyi dan beberapa perkara yang zahir. Beliau juga memperkatakan di antaranya ialah beliau juga membezakan di antara zahid, abid dengan arif. Ini kata Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Isyarah wa Tanbihat. Apakah yang dikatakan zahid? Dia kata zahid ialah orang yang berpaling daripada mata benda dunia. Itu dikatakan zahid, ataupun orang yang zuhud, orang yang berpaling daripada mata benda dunia. Tak adalah kata hatinya terpaut dengan dunia tu, walaupun Allah Ta'ala bagi kekayaan pada dia. Itu dikatakan orang zahid. Bukan makna dia menolak kekayaan, tidak. Dia tak menolak kekayaan. Mana ada segala kemudahan kekayaan tu, dia gunakan. Tapi hatinya tak adalah terpaut dengan kekayaan itu. Tak adalah tersangkut dengan dia. Kalau tak ada pun, dia tak ada masalah pada dia. Tapi Allah Ta'ala dah kurniakan kekayaan pada dia. Apalagi kalau contohnya anak raja kan, memang lahir-lahir memang
anak raja. Anak raja tengok bapak dia lah. Kalau bapak kaya, dia itulah kaya kan, anak raja. Dia tak boleh lari daripada kekayaan sebab memang mak ayah dia dah kaya. Mak ayah duit banyak. Macam tu. Ataupun anak jutawan kan. Anak jutawan, lahir-lahir memang dia dah jutawan dah. Sebab bapak dia ke bapak jutawan. Tapi walaupun begitu, hatinya taklah terpaut dengan kekayaan itu. Kalau tak ada kekayaan tu pun, tak ada pun masalah pada dia. Itu kan orang zahid. Kemudian yang kedua, abid. Abid ialah orang yang mengekali atas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa melazimkan ibadah kepada Allah Taala itu adalah sebagai orang abid. Kemudian orang arif, ain alif rafa arif, ialah orang yang tasarruf pemikirannya kepada Allah Taala serta berkekalannya supaya terbit dan keluar nur, mendapatkan sesuatu sebagai mendapat yang mubasyir langsung dalam rahsianya. Dalam rahsianya. Rujuklah falsafah mukadimah fi fikri al-falasafi. Ada sama satu kitab lah, bentar. Itu atas arif juga lah. Ni arif definisi daripada Ibn Sina. Mana orang yang mentasarufkan pemikirannya kepada Allah. Mana banyak digunakan pemikirannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasarruf pemikirannya kepada Allah serta berkekalan dalam pemikirannya supaya terbit dan keluar nur dan cahaya. Mendapatkan sesuatu sebagai mendapat yang langsung dalam rahsianya. Ini istilah yang guna pakailah dalam kitab dia, tuan-tuan. Macam tu. Itu perbezaan antara zahid, abid dan arif. Asal mana arif ni mengenal lah. Arafa arif. Arafa ya'rifu arfan. Arif mengenal. Itu kalau ada orang nama kau siapa? Arifin. Apa mana arifin? Orang yang mengenal. Orang yang banyak mengenal tu kira orang arifin. Nama je Arifin yang mengenal, tapi banyak benda kita tanya orang dia tak kenal. Ada juga kan? Ada juga kadang benda kita tanya dia tak kenal. Tapi nama Arifin. Arif. Mana arif ni orang banyak mengetahui suatu benda lah. Dia sama juga dengan ilmun. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun, mengetahui kan. Di mana mengetahui Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Tapi arif ini digunakan pakai biasanya untuk manusia. Cuma walaupun dia arif, tapi arif pun terbatas. Terbataslah pengetahuan dia. Selagi mana dia tak tahu satu benda tu, sama tu dia tak tahu. Tak ada orang ajar dengan dia tak tahu. Bila orang ajar kan boleh tahu. Dia jadi orang arif. Dan arif ni biasa digunakan pakai dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, itu dengan orang arif. Ma'rifatullah. Dalam tauhid pun ada juga. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah. Tu ma'rifah jugalah, mengenal. Mengenal ini mengenal dengan tahqiq lah, dengan kuat. Bukan hanya mengenal macam tu je. Kena belajar bab tauhid tu dengan kuat, mantap. Okey. Apalagi sifat nafsiyah, sifat orang kata salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah tu. Mana kalau minta orang perincikan berkenaan dengan sifat nafsiyah tu, kita boleh hurailah. Kalau orang minta kita perincikan tentang sifat salbiyah tu apa, kita hurailah. Bolehlah hurai. Kalau orang minta kita perincikan berkenaan dengan sifat ma'ani, apa beza ma'ani dengan sifat manawiyah, kita boleh huraikan, perincikan. Barulah orang tu boleh sampai kepada ma'rifatullah. Kalau hanya sekadar mengenal Allah Ta'ala begitu-begitu saja, sebenarnya belum sampai kepada ma'rifatullah itu sebenarnya. Jadi makna awaluddin ma'rifatullah tu, awal agama ialah mengenal Allah. Itu maksud makrifat itu di segi logah aja.
Tapi kalau kita lihat kepada makna makrifah secara mendalam, tak cukup hanya basic aja mengenal Allah Ta'ala ni. Kita kena buat kajian, mengaji bab tauhid. Macam-macam kita tauhid kita belajar. Kitab risalah tauhid. Kitab tauhid banyak, risalah tauhid. Tanya. Kemudian kalau saya mengajar tu antaranya lah kitab hakikat hidup beriman. Dalam tebal ni kitab dia. Banyak tempat juga saya mengajar kitab. Kemudian apa lagi? Kitab Kifayatul Awam. Itu pun berkenaan dengan tauhid. Kalau saya mengaji dulu, kan, antaranya kitab Jauharatul Tauhid yang dikarangi oleh Imam Syekh Ibrahim Laqani, berkenaan dengan kitab Risalah Tauhid. Lepas tu syarah kitab Risalah Tauhid, contohnya Hasyiah Al-Bajuri. Apa lagi? Kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Risalah Tauhid. Gitu. Hidayatul Mustafid, Hidayatul Murid, syarah kepada Risalah Tauhid. Banyak lagi lah kitab-kitab dengan tauhid bab akidah ni banyak. Kalau kitab Jawi ni contohnya kitab Aqidatul Najin, berkenaan dengan tauhid, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Itu saya mengajar di Masjid Pantai, kitab Aqidatul Tauhid, Aqidatul Najin. Kemudian apa lagi? Kitab Darus Samin pun berkenaan tauhid juga. Kemudian kitab apa lagi? Hudhudi pun berkenaan dengan tauhid juga. Banyak. Kitab Jawi, kitab Arab dia Jawi banyak kena tauhid ni. Jadi dengan kita belajar tauhid secara mendalam, barulah kuatlah, barulah dikatakan sebenar-benar makrifat. Tahqiq kita kuat makrifat. Kalau tak apa makrifat kita. Jadi. Baik, tuan. Seterusnya, diumpamakan solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, umpama semayang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, memandi ia padanya tiap-tiap hari sebanyak 5 kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya, ya ini bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosa. Tiada tinggal satu dosa melainkan diampunkan akan dia, melainkan dosa yang besar-besar. Maka berkehendak ia kepada taubat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini pemakan macam kita macam ada sungai depan rumah kita lah. Dan airnya bersih, jangan air kotor. Sebab kadang-kadang depan rumah sungai tapi air kotor, tak bersih. Macam mana mandi pun tak bersih juga. Gitu. Jadi masuk sungai ni air yang bersih lah, cantik air dia. Air daripada gunung lawa kan, bersih jernih. Ikan pun ada dalam tu. Jadi kalau kita mandi setiap hari rumah kita lepas sungai tak bawa sabun pun tak apa tuan-tuan. Bersih tak rumah kita punya mandi tu? Bersih kan? Kita tengok kita budak berendam dalam sungai. Kadang mana dia pakai sabun? Dia berendam dalam sungai dia kalau sejam 2 jam. Berkilat pada tuan-tuan. Tak ada pakai sabun pun tuan-tuan. Segala kotoran dia habis semua. Tak ada. Itulah ibaratnya. Kalau seandainya kita salat sehari semalam tu. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir. Beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Masalu salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kullu yawmin 5 marat." Qala al-Hasan, "Wa ma yubki zalika minal darani." Maksudnya umpama solat 5 waktu itu ialah umpama sungai yang deras yang banyak airnya di tepi pintu seorang kamu. Tiap hari dia mandi darinya sebanyak 5 kali.
Kata Hasan Basri, apa yang tinggal demikian daripada karatnya? Apa yang tinggal kan? Tak ada kan? Bersih lah, licin lah tu kan. Maklumlah 5 kali tu kan mandi. Kita ke rumah kadang tak ada 5 kali mandi tu. Pagi sekali ke petang sekali lagi. Apalagi kalau orang bekerja. Orang bekerja kan, orang kerja pejabat. Mana ada perlu duduk laikon. Pergi kerja kan mandi sekali, kan balik kan pun mandi sekali. Macam tu. Dailah kalau kerja kebun kan pergi pagi kan mandi. Kan tong hari kan balik kan mandi lagi. Kan petang kan ke kebun balik. Balik petang kan mandi balik kan. Maknanya sehari tu dah 2 kali dah ada mandi kan. 3 kali dah ada mandi. Kalau kerja pejabat kadang nak tak mandi-mandi pada. Kalau duduk di tempat negara sejuk, memang tadi kita mandi ya. Negara sejuk. Cuma ni macam hadis ni merupakan hadis kiasan lah. Nak kiaskan kita bahawa dalam bab solat ni dipamerkan seperti kita mandi depan rumah kita setiap hari. So apa yang tinggal daripada kotoran? Tak ada. Bersih tu kan, masya-Allah. Jadi bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan. Dia nak bagi kita motivasi lah. Motivasi dan galaan kepada diri kita, dan mungkin keluarga kita ada anak kita sedilah. Kenapa kita kena semayang? Beritahu dengan anak kita, kenapa kena semayang saya semalam? Salah satunya nak bersihkan dosa kita lah. Ibaratnya macam sebatang sungai tadi di depan rumah kita mengalir. Baik, seterusnya tuan-tuan, dari Abi Hurairah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Ra'aitum law kana nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulli yawmin 5 marat. Hal yabqa min daraki syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika missu salawatul khamsi yamhullahu bihinna al-khataya. Maksudnya, tidakkah engkau melihat jikalau satu sungai yang mengalir airnya di pintu rumah kamu, setiap hari ia mandi darinya 5 kali, yaktasilu minhu kulli yaumin 5 marat. Adakah kekal, adakah baki lagi daripada dakinya sesuatu? Lalu bersabda, lalu sembah para sahabat, dia kata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada daki lagi, habis, tak ada daki, bersih. Maka Nabi kata, demikianlah itu perumpamaan sembahyang waktu. Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya dan dengan melakukan solat itu. Dan hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dalam kitab As-Salah, dalam bab solat yang 5 kan, di muka surat 528. Dan juga Imam Muslim disebut dalam kitab Al-Masajid. Gitu. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, salatul khamsi wa jum'an ila jum'an kafaratun lima bainahunna ma lam tughsal al-kaba'ir. Ma lam tughsal al-kaba'ir. Semayang berwaktu dan Jumaat kepada Jumaat, daripada Jumaat kepada satu Jumaat, kafaratun, menjadi kafarah dosa-dosa di antaranya. Kafaratun lima bainahunna ma lam tughsil al-kaba'ir, selama mana tidak ada dosa besar. Selama mana tak ada besar, semayang waktu kita buat tu Jumaat ke Jumaat, mana antara Jumaat pertama, Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan. Okey, segala semayang kita buat tu mana mengkifarahkan kita punya dosa lah. Kifarah kita dosa, kecuali dosa besar. Dosa besar kena taubatlah. Segala dosa besar, segala dosa kecil akan berguguran. Macam tu. Apalagi kalau kita selalu istighfar pada Allah, lagi pula. Ini tak istighfar pun tuan, tak ada istighfar pun, hanya solat macam tu je. Hanya solat je, tak ada istighfar pun, tetap Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita di antara satu Jumaat ke satu Jumaat, dengan syarat kita isilah
Setiap waktu dan masa kita kena mendirikan solat. Jadi baik, kemudian daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yusalli salawatul khamsi wa yasumu ramadan wa yukhriju zakat wa yajtanibu al-kaba'ir sab'ah illa futihat lahu abwabul jannah." Wa qila lahu udkhul bis salam. Udkhul bis salam. Maksudnya tiada daripada mana-mana hamba yang semayang sebanyak 5 kali dan berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan zakat dan menjauhkan dosa yang besar yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya pintu syurga. Wakila lahu, dan dikatakan kepadanya, udkhul bis salam, masuk oleh kamu dengan salam. Jadi mana dia menjauhkan 7 dosa besar. Mana 7 dosa besar, tuan-tuan? 7 dosa besar yang mana? Yang pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, pertama asyirku billah. Kemudian aklul riba, makan riba. Aklul yatama, makan harta anak yatim. Itu termasuk lah, sebesar. Lepas tu apa lagi? Watawali yaumaz zahbi, lari daripada perang. Betul besar. Kemudian menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina pun termasuk dosa besar. Kan? Sihir, dosa besar. 406. Ada satu lagi tu. Pertama syirik pada Allah. Yang kedua sihir, mengamalkan sihir. Kemudian yang ketiga, makan riba. Keempat, makan anak yatim. Kelima, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Yang ketujuh, keenam, menuduh orang lain melakukan zina. Qazaf lah, melakukan zina. Dan dia ada satu lagi, mana 7. Ijtanibu sam'al mubiqat, hadis tu. Tinggal oleh kamu daripada 7 dosa besar. Tapi dosa besar ni bukan 7 je sebenarnya, banyak. Membunuh pun termasuk juga dosa besar. Kan? Derhaka kepada ibu bapa. Hukukul walidaini, derhaka kepada 2 ibu bapa pun termasuk dalam dosa besar juga. Membunuh orang yang tidak dihalalkan bunuh, dosa besar. Banyak lagi lah. Kita lihatlah dalam kitab Al-Kabair. Nama kitabnya Imam Az-Zahabi dia ada satu karang namanya kitabnya Al-Kabair. 70 dosa-dosa besar. Dia 70 tu banyak, kurang sikit. Baik. Sebenarnya daripada Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Inna kullu salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah." Maksudnya setiap solat itu menggugurkan kesalahan dosa yang dilakukan. Di antaranya, maksudnya setiap solat itu menggugurkan kesalahan dosa yang dilakukan di antaranya, tuan-tuan. Okey. Tapi kalau dia tak solat, susah juga. Macam mana nak gugur dosa dia? Macam tu. Baik. Kemudian janji Allah Ta'ala kepada mereka yang solat dengan syurga. Janji Allah Ta'ala dengan mereka yang solat dengan janji syurga. Dari riwayat daripada Ubadah bin Samit, sabda Nabi SAW, 5 waktu itu difardukan Allah Ta'ala akan segala hambanya. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia dengan sempurna dan tiada dikurangkan hak yang menguranginya, adalah baginya pada Allah Ta'ala janjian bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan dia
dan meringankan akan dia dengan haknya. Tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janji jika dikehendak dikasihi akan dia, dan jika dikehendaki seksa maka diseksa akan dia. Diseksa akan dia. Betul. Daripada Uthman bin Affan katanya, pernah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslim tahduruhu salat maktubah fayahsunu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunub ma lam yu'ti al-kabirah." Maksudnya, tiada seorang muslim yang menghadirkan solat fardu lalu dia mengelokkan akan wuduknya. Payah sunul wuduk, dia membaguskan wuduk dia. Kata Nabi, tiada seorang muslim yang menghadirkan solat fardu lalu dia mengelokkan akan wuduk. Mana basuh secara betul lah, tak ada main sedih-sedih basuh je. Kadang depan basuh, belakang tak basuh. Contoh basuh kaki kan, kaki depan basuh, belakang kadang tumit pun tak basuh. Ketiga kadang basuh tangan. Bahagian depan basuh, belakang tak basuh. Siku tak kena air tuan-tuan. Sebab apa? Kerana jenis sedih je lah, sedih nak copek gitu kan. Sampai tu pula kadang tengah huduk pun berburak. Kadang tengah huduk pun kan telefon orang. Kat huduk ni sibuk bercakap dalam telefon tengah huduk. Itu yang kadang-kadang tak perasan tu. Tak perasan dia basuh tangan tapi belakang pun siku pun tak basah kan. Itu juga kadang-kadang basuh kaki. Basuh kaki depan ni basuh. Tumit tak kena. Buku lali pun kadang tak habis basuh. Kadang dia tak cek, kadang-kadang ada bondo-bondo yang ke tangannya. Ada apa tu? Kadang cat lah. Kadang apa, ada minyak lah kat tangan. Jadi benda-benda minyak tu ialah dia akan menegah daripada sampai air kepada tangan kita. Ni kadang tak dibasuh dengan bersih. Maklumlah kata orang kerja kadang kerja bengkel, kerja repair kereta kan. Bila angkat wuduk tu kadang tak dibasuh betul-betul minyak tu. Jadi minyak tu menegah daripada sampai air, maka tak sahlah wuduk. Gitu. Betul tak? Kadang bertakbir pun ada juga kadang tu tak betul takbirnya. Itu ada seorang imam tu, saya tegur dia. Ada satu surau tu saya ngajar lah. Kalau ada takbir daripada takbir intiqalat, takbir pindah rukun tu kan, macam mana ada takbir tu? Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Ada ke pula. Allahu Akbar. Kan? Bila bangun, rukuk, sujud, Allahu Akbar. Akhirnya saya tahu lah dia tak boleh temam je tu. Kan? Mana kita dah menambah baris pula. Allahu Akbar. Adalah ke pula itu. Tegur. Mana perlu benda perlu tegur, kita kena tegur lah. Walaupun dia imam, walaupun orang, yelah kita respect lah imam. Tapi kalau imam sini lah, imam sini bagus pun lah, so pula. Ni imam tempat lain, England ni imam. Okey. Tempat England. Okey. Itulah dari segi sebutan tu kena betul juga. Tak tahulah mungkin lidah dia macam tu ke. Ada juga kadang-kadang orang lidah keras. Tapi akhirnya bila saya tegur tu adalah perubahan dia. Tak ada. Dia sengaja tu yang baru ni pun tengok adalah perubahannya. Tak adalah kata Allahu Akbar lagi dah. Seolah macam sonok sangat dia cakap Allahu Akbar tu. Kita tegurlah, mana yang tak betul tu tegurlah. Kita niat tegur kerana Allah. Kan, bukan kita nak jatuhkan maruah dia, tak ada niat jatuhkan maruah dia, tak. Sebab ada orang kadang-kadang tak boleh tegur.
Tunggu kan bongi marah kan. Kita pun nak tunggu pun kadang kena fikir-fikir juga lah 2-3 kali. Sebab ada kadang-kadang bila tegur kan, lepas itu tak nampak air muka dah. Sekali datang kan, lepas itu datang lepas itu selesap. Gitu. Baik itu tadi tuan-tuan. Jadi kata Nabi, fayuhsinu wudu'aha, maka naklah dia membaguskan wuduk dia. Angkat wuduk betul-betul. Basuh betul-betul. Mana benda yang boleh menegah daripada sepak air, naklah kita bersihkan. Kuku pun kena naklah selalu dipotong. Kadang kuku panjang, bawah kuku ada daki, minyak. Jadi benda tu akan menegah daripada sepak air. Gitu. Menegah sampai air itu. Tahu tak? Kemudian dan khusyuknya, bukan saja dia membaguskan wuduk, malah memperbaguskan lagi khusyuk dia. Antara salah satu pada cara nak khusyuk ni ialah faham makna lah. Faham makna solat. Kalau kau tak faham makna bacaan solat, tak faham makna bacaan solat, jadi macam mana kau nak khusyuk? Salah satunya mesti faham tentang makna solat. Kemudian ruku, sempurnakan ruku. Jangan ruku main cincai-cincai je sampai tidak ada tamak ninah. Sebab dalam ruku ni mesti ada tamak ninah. Mana tamak ninah tu berhenti sebentar. Break dulu lah, break sekejap. Itu break sekejap lah. Tamak ninah. Mana dalam ruku ada tamak ninah, dalam i'tidal ada tamak ninah, dalam sujud ada tamak ninah. Betul tak? Dalam sujud ada tamak ninah. Mana tamak ninah tu berhenti sebentar. Dan tetap anggota badan. Tetap anggota badan, tangan tetap, kaki tetap, badan jangan ada goyang-goyang. Kalau ada goyang-goyang, tangan bergerak-gerak, itu mana tidak ada tamak ninah. Tak ada tamak ninah dalam ruku, sujud tu. I'tidal dia kadang tak ada tamak ninah. Ada orang kadang terlepas pandang. Lalai. Mana ketika dia i'tidal tu, sepatutnya bila i'tidal mesti ada tamak ninah. Dia tak ada tamak ninah. I'tidal sekejap dan lepas tu dalam keadaan tangan masih bergerak, lepas tu dia sujud. Tak sah lah solat tu. Sebab apa? Tamak ninah tak ada. Kata tamak ninah salah satu pada rukun sembahyang. Juga kita sujud macam tamak ninah. Yang kita sembahyang macam ayam patuk makanan. Macam tu ayam kalau patuk makanan, ada break tak dia patuk makanan? Tak ada break dah. Selagi madu makan ada dodak depan itu, lagi tu dia makan. Selagi tak penuh tempolok tu, selagi tu dia tak berhenti dah. Tengoklah ayam macam mana. Laju kan dia makan ayam. Itulah ada orang solat macam tu. Begitu laju cepat dan pantas. Kau dah siap dah. Kau waktu kau sembahyang laju press sampai kan makmum belakang kadang tak terkojar kan. Ada juga imam macam tu. Laju bona. Sampai makmum pun mencungap kau nak koja imam. Laju bona. Kemudian kecewa, kecuali solat itu mengkifarahkan dosa-dosanya telah lalu, selama mana tiada melakukan dosa besar. Habisnya kan. Baik, hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah dalam bab fadlus wudu, kelebihan berwudu dan kelebihan solat. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah perkongsian perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang semua lagi. Tanda sinilah muka surat 77. Saya punya 77. Saya baca syarah dia. Yang kita asal tu dia tak ada syarah. Syarah tak banyak, sikit je. Baik, saya buka pertanyaan seperti itu. Ada tak soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya tuan, ada soalan? Tadi permulaan tadi
Ha. Rezeki pun macam-macam. Ha. Jadi kalau kita menyedahkan solat kita lah. Jadi benda ni mungkin bagi saya kita cubalah betulkan kan. Tapi masalah dia berkenaan dengan hati kita ni lah. Sebab apa benda yang kita nampak atau benda kita dengar kan. Orang kata dari mata turun ke hati. Jadi hati ni satu memori lah, simpan data. Apa yang kita nampak, apa yang kita dengar. Jadi macam mana kita bila kita bersolat kan, tambah sekarang ni berkenaan dengan media massa kan, TikTok lah, apa semua lah kan. TikTok. Ada yang maksiat, ada yang kebaikan. Ha. Jadi bila kita tengok benda yang maksiat ni, yang kebaikan tu kita boleh tengok. Tapi yang maksiat ni kadang-kadang timbul benda ni sebab apa kita dah nampak, kita simpan. Jadi mungkin dalam hati kita tu kan kita terbawa-bawa. Jadi bagaimana kita nak tenteramkan hati kita ni bila kita menyediakan solat ataupun apa-apa kebaikan yang kita nak buat. Kena kurangkan lah. Sebab apa dalam media massa ni ada benda yang elok. Yalah. Tapi kita terjumpa benda-benda macam ni, kita terpandang. Bila kita pandang, kita tersimpan. Jadi benda ni akan terbuka. Dia kalau pandang sekali limbas tak apa tuan. Dia tak ingat. Kalau pandang sekali imbas. Tapi kalau pandang, buka balik, ghostan balik. Dah pandang tadi, mula dah lewat dah. Tiba-tiba tarik balik, tengok balik kan. Itu yang kadang memori tu loket tu. Tapi kalau sekali imbas biasanya dia tak lekat lah. Dia tengok tuan macam mana? Banyak kali tengok ke macam mana? Banyak kali tengok tu memang tu lah. Macam tu. Dan sebenarnya media massa ni pun kena kurangkan. Kan macam TikTok ni memang kalau untuk orang yang kaki semayang, kalau boleh jangan selalu tengoklah pasal TikTok ni. Saya ada akaun TikTok juga tapi saya tak tengok sangat. Ada lah. Sebab dia banyak benda-benda lara lah dalam TikTok ni. Orang joget, tahu benda dah dalam tu. Kan? Kalau ada pun saya tengok macam ada sukan bola. Tu sukalah tengok. Kalau setakat orang kata orang channel tu, channel kita pun skip macam tu lah. Skip tak payah tengok sangat benda tu. Kalau dia bukan lelaki je, kadang perempuan dengan Wan kena 2 sekali dalam tu. Wan pun joget dalam TikTok tu ada. Kamu doh. Atuk pun 2 sekali join sekali kan. Ada atuk pun join sekali dalam tu TikTok tu ada. Jadi kalau nampak benda-benda tu kita skip je lah. Janganlah tengok sangat. Macam tu. Dan benda ni pun sebenarnya banyak dia kadang-kadang dia curi masa kita sebenarnya. Benda-benda masa ni macam TikTok kan. Dia mencuri masa kita. Sehingga kan kita rupa dah 1 jam menghadap benda tu. Kan? Rupa kadang dah 1 jam dia dah 2 jam. Dia melalaikan kita lah. Sejam kan 2 jam. Sebabnya kalau kita nak buka tengok tu, kita kena setkan masa. Contohnya kalau nak tengok setengah jam je lah. Jangan lebih setengah jam. Kalau tidak kan memang hancur lah lalai macam tu. Solat pun kadang lewat kan macam tu. Sebabkan benda tu kan. Dia media massa ni dia tak kisahlah TikTok ke, FB ke, Instagram dan sebagainya. Dia satu benda yang kata dia punya muka surat tu terlampau banyak. Tak habis-habis muka surat dia. Istilahnya lah. Muka surat tu tak pernah habis. Aduh je muka surat. Aduh cerita-cerita dalam tu. Kita lah yang kena kontrol dia. Bukan dia kontrol kita. Kalau dia kontrol kita, memang tak kita menghadap benda tu akan berjam-jam lah menghadapnya. Tak pernah habis. Tapi kalau kita kontrol dia, mana kita setkan masa berapa lama kita nak tengok. Contoh nak tengok 15 minit 15 minit lah. Itu je. Jangan lebih masa tu. Lebih macam tu kan dia pula kuasai kita. Kuasai kita.
Gitu. Dia sama macam kita buat kereta lah. Buat kereta kan. Bila kita buat kereta ni, kita kuasai kereta ke kereta kuasai kita? Kita menguasai kereta tu. Kita kontrol kereta, bukan kereta kontrol kita. Kalau kereta kontrol kita kan, ke mana dia bawa kan? Longkang pun masuk. Longkang masuk sungai pun kan. Tujuan kita lah sungai je Tapi kalau kita kawal kereta tu, maknanya dia ikut kehendak kita. Bukan kehendak dia. Tidak dengan anak media masa ni. Kita yang kena kawal dia, bukan dia kawal kita. Kita yang kena set masa untuk dia. Jangan dia set masa kita. Sebab media masa ni benda yang tak pernah habis. Ada je cerita dalam tu, tak pernah habis. Dia ada berpuluh ribu cerita. Dia merasa dengan dia ada berpuluh-puluh ribu cerita dalam tu. Berpuluh-puluh ribu video dalam tu yang tak pernah habis. Selagi mana dia ada, kita lah kena kawal dia. Kita set masa berapa hari kamu nak tengok. Kan? Tu tadi dah. Jadi kalau kita kurangkan sikit, insya-Allah lah. Mana tak adalah terbawa-bawa dalam solat tu. Gitu. Samping itu nak solat pun kenalah istighfar lalu kan, banyakkan istighfar. Di samping itu bacalah 3 qul dan sebagainya. Kan? Ataupun baca wa qul a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun pun boleh juga. Kan? Samping itu faham makna lah dalam solat. Kalau tak faham makna, susahlah. Kan apa bacaan, apa makna surah Fatihah? Waladdallin ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Ada kalau kita makna ihdinas siratal mustaqim tak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun ada yang kadang dia tanya tak tahu. Ramai yang kadang tak tahu maknanya. Sedangkan hari-hari dia baca tu kan, tapi makna pun tak tahu. Apalagi kalau surah-surah. Apalagi imam baca surah yang panjang pula. Bila imam baca surah panjang, sedapnya suara imam. Tapi bila tanya mana, tahu tak? Tak tahu mana. Apa mana? Tak tahu dah, tak tahu apa mana imam baca dia betul tahu dah. Saya tahu ikut je ustaz kata. Macam tu. Itu yang kadang-kadang tak melahirkan khusyuk dalam solat. Sampai itu kita kena bersedia untuk solat. Bukan solat di akhir-akhir waktu, dah ujung-ujung baru nak solat. Jadi kalau nak timbul khusyuk ni, dia kena solat di awal waktu, kan? Kalau solat waktu, insya-Allah. Mana kita menanti waktu solat. Gitu. Bukan dah dekat nak habis waktu kan, barulah terkocok. Baru nak solat. Itu yang kata tak timbul khusyuk solat tu. Macam tu. Sampai itu kita kena bila nak solat, mana hilangkan segala perkara-perkara berkenaan dunia ni. Apa saja perkara dengan dunia ni kita kena hilangkan sebelum kita mendirikan solat. Supaya jangan nanti bila solat masih kita tinggal ingat benda tu. Hilangkan kena apa je benda ni, hilangkan je tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat melahirkan menghadirkan diri lah dalam solat, insyaAllah. Wallahu alam. Itu sajalah jawapan dapat dibagi. Boleh insyaAllah. Masa pun dah lewat. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sariqa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala fil alifin. Allahumma faqir fidin, Allahumma faqir fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqal ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.